Okey, Assalamualaikum dan selamat datang ke kelas masterclass preview untuk program Master of Innovation and Design. So terima kasih kerana sudi untuk menyertai kursus masterclass preview ni. So untuk makluman, memang kita organize program ni untuk memberi sedikit pencerahan dan juga maklumat berkenaan dengan program Master of Innovation and Design. Dan selamat datang kepada semua peserta. Okey. So hari ini kita akan membincangkan sedikit berkenaan dengan satu program, salah satu program ataupun kursus yang kita tawarkan melalui program Master of Innovation and Design ini. Okey, sebelum itu saya ingin berkongsi sedikit sebab memandangkan ini slot yang pertama untuk hari ini. So saya akan bentangkan sedikit lah berkenaan dengan program Master of Innovation and Design ini. Okey. So kita sebenarnya menerima banyak permohonan tapi tak bagi kita akan mula. Okey. Okey, sebenarnya untuk program Master of Innovation and Design ni, kita memang fokus kepada satu kursus yang memberi pendedahan dan juga knowledge kepada para pelajar kita untuk mereka menggunakan ataupun mempelajari konsep untuk mereka bentuk dan juga menghasilkan satu inovasi dalam pelbagai projek. Okey, sebenarnya dalam program ni kita menekankan kepada beberapa perkara, iaitu fokus kepada beberapa bidang iaitu bidang industrial design, digital design dan sustainable design. So di mana program ni memang kita rangka khusus untuk kita para pelajar kita mengikuti kursus ini secara mode by coursework ataupun mengikuti kelas secara berstruktur. So di mana kita akan menerangkan juga beberapa kursus dan juga struktur program yang bakal dilalui oleh para pelajar kita untuk kita meneruskan pengajian dalam program Master of Innovation and Design ni. So terima kasih kerana menghadiri sesi kelas preview pada petang ini. Okey, sebenarnya saya sentuh sedikit berkaitan dengan structure program. So sebenarnya program ni memang kita rangka khusus untuk 3 semester. Okey, untuk 3 semester, di mana dalam program 3 semester ni kita ada beberapa kursus yang kita tawarkan kepada para pelajar untuk mereka mengikuti antara kursus yang kita tawarkan dalam semester pertama iaitu research methodology, di mana dalam peringkat master ataupun PhD ataupun advanced postgraduate ni, so research methodology ni memang agak penting kerana mereka menggunakan kemahiran research ni untuk kita membuat analisis dan juga membuat orang kata penyelidikan walaupun dalam skala yang kecil ataupun skala yang besar, sama ada dalam peringkat master ataupun doktor falsafah. Okey, pelajar juga akan didedahkan dengan penggunaan innovation study di mana kita lebih kepada saya akan terangkanlah untuk slot pada preview pada hari ini adalah untuk kita
mengikuti ataupun untuk kita mengetahui beberapa subjek ataupun skop yang bakal para pelajar pelajari dalam kursus Innovation Study. So untuk semester pertama kita menawarkan kursus Global Design, the Business Design Project, dan semester kedua kita fokus kepada project di mana para pelajar menghasilkan proposal, dan seterusnya untuk kita ada terapkan berkenaan dengan leadership dan juga entrepreneurship, termasuk interaction design dan software requirement analysis, dan termasuk juga sustainable design seminar. So untuk semester kedua kita dah fokus kepada kemahiran ataupun knowledge asas berkenaan dengan reka bentuk dan juga inovasi yang bakal para pelajar pelajari. Dan bagi semester terakhir kita lebih fokus kepada projek, di mana para pelajar boleh menghasilkan satu proposal untuk projek dan juga menghasilkan prototype ataupun design kepada projek final. Okey, dan perlu mengikuti 2 kursus elektif pada semester terakhir. So pemilihan kursus elektif tersebut adalah berdasarkan bidang yang dipilih, sama ada industrial design, digital design dan sustainable design. So sebagai contoh, kalau kita ataupun pelajar berminat dalam sustainable design, mungkin subjek sustainable design yang akan didaftarkan pada semester itu. Okey, dan kalau digital design, subjek berkaitan digital design, contohnya kita boleh ambil creative digital media design dan juga animation design. Okey, dan itu seberingkaslah berkenaan dengan program. Dan seperti yang saya maklumkan daripada awal, kita ada juga membuat beberapa jadual untuk masterclass preview seperti hari ini. Okey, hari ini kita fokus kepada innovation and design. Okey, so sebelum tu ada soalan ataupun pertanyaan sebelum saya teruskan dengan kelas preview pada hari ini? Okey, untuk minggu ini, minggu yang pertama ni, minggu masterclass preview ni, so saya akan memberi sedikit pencerahan dan juga maklumat berkenaan apa yang bakal kita pelajari dalam kursus, salah satu kursus yang ditawarkan menerusi program Master of Innovation and Design ini. Okey. Okey, kalau kita lihat sebagai contoh untuk kursus Master of Innovation and Design ni, sebenarnya kita mengikuti beberapa kaedah dalam menyampaikan sesuatu kursus dalam program Master Innovation and Design ni. So di mana untuk proses pengajar inovasi ni, so antara perkara yang perlu dipelajari adalah kita menerapkan untuk para pelajar untuk menghasilkan menjalankan proses inovasi dan juga reka bentuk dan juga kreativiti. So di mana para pelajar macam mana kita mengajar satu teknik, macam mana kita menghasilkan sesuatu proses tersebut yang kita lalui dalam menghasilkan satu reka cipta ataupun kreativiti. Okey, termasuk knowledge dan juga pengurusan untuk menghasilkan satu inovasi. Dan kita juga menerangkan ataupun memberi pengetahuan berkenaan dengan penyelesaian dan juga proses inovasi itu sendiri. Sebab apabila kita menghasilkan satu inovasi, dia kena melalui beberapa langkah ataupun step proses yang kita pelajari, di mana kalau kita, sebabnya memang kita menghasilkan satu inovasi tetapi kita melalui satu proses sebelum kita pergi kepada proses commercialization. Okey, dan dalam kursus ini juga, kursus Innovation Study, para pelajar didedahkan dengan pembinaan kaedah macam mana kita nak menggalakkan inovasi dalam projek kita ataupun dalam di kalangan staff yang kita ketuai maupun penyelidik ataupun student yang kita ketuai satu projek. Dan antara kemahiran yang kita pindahkan melalui program ini adalah kemahiran berkomunikasi, of course, sebab kita ada presentation dan sebagainya, dan juga kemahiran pemikiran kreatif dalam menyelesaikan masalah dan bagaimana kaedah inovatif dalam menghasilkan sesuatu design. Okey, dan kita menggalakkan kerja secara berkumpulan. Seperti yang kita tahu, bila kita bekerja di industri ni, memang kita fokus kepada bekerja secara berkumpulan. Kita bukan
mempelajarinya atau menghasilkan satu projek tu bersendirian dan sebagainya. Jadi itu yang kita lihat di sini. Dan dalam kursus innovation study juga kita menerapkan kemahiran keusahawanan juga, macam mana kita nak menguruskan inovasi tersebut dan apakah potensi inovasi untuk kita jadikan sebahagian daripada punca pendapatan dan juga keusahawanan tersebut. Dan kemahiran kepimpinan kita akan terapkan dalam kebanyakan kursus yang kita tawarkan menerusi program Master of Innovation and Design ini. Dan dari aspek penilaian berterusan, sebenarnya kita menjalankan kaedah penilaian secara berterusan secara 100%. Cuma kita akan berdasarkan presentation dan sebagainya supaya para pelajar boleh fokus kepada kemahiran presentation. Sebab kita tahu bila di peringkat master ni, antara skill yang kita develop adalah untuk supaya kita dapat meningkatkan tahap profesionalisme di kalangan para pelajar ataupun individu berkerjaya untuk mereka meningkatkan kemahiran mereka dalam apa saja bidang yang diceburi. Okey, dan kalau kita tengok juga antara perkara yang kita fokus dalam kursus innovation study ni adalah untuk kita merangkumi kepada beberapa teori juga dan juga praktis yang dilaksanakan oleh kebanyakan individu ataupun syarikat termasuk inovator di luar sana untuk kita menghasilkan satu idea reka cipta teknologi dan juga disokong dengan beberapa kaedah saintifik bagaimana kita menghasilkan sesuatu inovasi. Okey, dan apa langkah seterusnya untuk kita perkembangkan inovasi kita, bukan setakat inovasi di dalam lab saja, inovasi untuk kita commercializekan. Sekurang-kurangnya inovasi yang kita hasilkan ni dapat terdapat investor di sana untuk sanggup memberi pelaburan kepada hasil inovasi kita, sama ada inovasi dari aspek digital design, inovasi dari aspek in sustainable design ataupun inovasi dalam aspek industrial design. So banyak sebenarnya, tapi ini adalah kursus asas yang perlu diikuti oleh semua kursus ataupun semua pelajar yang bakal dianugerahkan sarjana inovasi dari kebentuk ataupun Master of Innovation and Design ini. Okey. Dan antara topik-topik yang kita yang kita fokus dalam kursus ini, sebab kadang-kadang kandungan ni menjadi satu keperluan juga. Antaranya adalah kita akan memperkenalkan juga introduction to invention concept. Macam mana kita terapkan invention concept ni dalam aspek private investor, macam mana kita nak engage dengan private investor, dan juga macam mana nak invention dalam sesuatu bidang tersebut. Kita masuk beberapa jenis invention. Bila kita membuat inovasi ataupun invention ni, dia ada beberapa jenis. Innovation by deviation, innovation by there are few process ataupun types yang kita akan explore menerusi kursus innovation study ni. Dan kita juga memberi pendedahan dan knowledge dari basic idea of innovation. Macam mana orang kata the philosophy ataupun the principle of innovation yang kita boleh adaptasi dalam projek yang bakal kita laksanakan nanti, di semester kedua dan semester ketiga. Dan beberapa case study yang kita pelajari lah agar kita dapat pandangan ataupun panduan daripada case study untuk kita bangunkan inovasi kita, macam mana kita nak terapkan pengalaman inovasi yang dihasilkan oleh para inventor yang telah berjaya untuk kita adaptasikan dalam kursus kita. Antara lain juga kita akan membincangkan innovation process, di mana information process ni kita akan lebih kepada macam mana kita nak gabungkan antara art dan sains dalam inovasi. Dan ada beberapa bidang yang kita akan terokai juga di sini, sama ada dari sudut jenis inovasi proses tersebut. Sebab terdapat banyak proses sebenarnya dalam proses inovasi, dan juga inovasi dalam pelbagai bidang. Okey. Dan satu lagi adalah kita tengok juga dari aspek chapter 5, creativity theory. Sebab dalam menghasilkan sesuatu inovasi, perkara yang asasnya adalah creativity. Creativity adalah perkara yang penting, iaitu mungkin dalam penjanaan idea kita. Macam mana the block of creativity. So akan dibincangkanlah menerusi kursus innovation study ni, dan juga the human factor of creativity tersebut, termasuk the ability to improve by
creating or adopting the creativity in your innovation. Okey, kita juga fokus juga dalam kursus innovation study ni, kita fokus juga kepada the method of stimulate the invention. So ini kita ada beberapa teori yang kita perlu pelajari dan juga konsep di mana kita boleh menggunakan konsep innovation study ni dalam kita merangka satu inovasi bagi projek kita ataupun inovasi kepada perkhidmatan yang sedang kita buat, sama ada di tempat pekerjaan ataupun mungkin kita memberi satu the uniqueness of our innovation tersebut supaya boleh di commercialize kan, bukan setakat di peringkat prototype ataupun design. Kita boleh menggalakkan lagi inovasi tersebut diaplikasikan di environment sebenar. Okey. Ada lagi kita juga meneroka beberapa aspek juga berkaitan dengan problem solution method. So macam mana kita menggunakan the problem solution method ni dalam kita menjana kreativiti dan juga inovasi kepada projek kita. Kita fokus juga kepada beberapa method ataupun teknik seperti Ichikawa method, Fishbone method dan juga TQM atau Six Sigma. So ini antara term-term yang kita gunakan untuk inovasi dan juga peningkatan kualiti kepada inovasi yang ingin kita bangunkan. Dan kita juga fokus kepada post invention, di mana bila kita dah mempelajari beberapa projek dan sebagainya, macam mana kita nak adaptasikan sesuatu pengurusan kepada invention kita. So untuk kita buat promosi ataupun untuk kita marketkan ataupun kita licensekan inovasi kita kepada industri untuk mereka merealisasikan inovasi yang kita hasilkan. Tak kisah sama ada dari aspek inovasi kepada produk, inovasi kepada teknik ataupun secara digital ataupun secara sustainable. Okay, for example kalau kita tengok macam mana kita nak mengatasi satu masalah orang kata air katakan, okey, masalah air, untuk kita buat takungan air, menakung air hujan sebagainya, perlu ada satu design ataupun satu paperwork dan design kepada projek tersebut. Okey, untuk mungkin kita boleh kategorikan sebagai dalam kategori sustainable design. Macam mana kita nak memastikan the sustainable of the design tersebut dari aspek teknikal ataupun dari aspek bisnes. Okey, so saya rasa sudah lengkap lah sekadar penerangan berkaitan dengan kursus ni, dan mungkin kita ada masa lagi untuk memproses permohonan sekiranya para partisipan ingin berminat untuk mengikuti kursus Master of Innovation and Design ini. Ini adalah salah satu penerangan berkaitan dengan apa expectation dan juga apakah orang kata kandungan yang ingin kita sampaikan menerusi kelas-kelas yang kita akan jalankan, kelas penuhnya dalam masa yang terdekat ni untuk kita tawarkan program Master of Innovation and Design ni. Jadi untuk kelas preview ni kita just memberi sedikit overview ataupun gambaran secara asas apa sebenarnya setiap kursus yang ingin kita tawarkan sebagai sebahagian daripada penilaian dan juga program yang kita terapkan dalam program Master of Innovation and Design ini. Okey, so saya buka kepada beberapa soalan. Okey, soalan untuk kita tengok apakah perkara yang kita boleh mungkin ada sedikit ataupun ada persoalan yang timbul ingin tanya, dan mungkin saya akan cuba jawab. Dan ada juga rakan-rakan saya daripada Universiti Malaysia Kelantan yang join kursus ini, mungkin mereka boleh tolong menjawab ataupun menjawab pada persoalan yang ditanyakan oleh para peserta pada kelas pada petang ini. Okey, silakan. Mungkin Bersyarah ada ingin tanya soalan dan sebagainya juga, mungkin kita boleh sama-sama bincang. Okey, saya buka soalan. Okey, ada soalan? Okey, Dr. Hana ada soalan? Mungkin ada sebarang pencerahan ataupun nak tambah sedikit apa yang telah saya sampaikan.
okey, untuk kita beri pencerahan ataupun pendedahan kepada para peserta pada petang ini. Assalamualaikum Prof. Okey, terima kasih. Saya nak tanya, Okey. setelah borang yang perlu di-download dan dilengkapkan, Okey. dan bila borang tersebut boleh di-submit? Okey, sebenarnya untuk program Master of Innovation and Design ni kita memang open untuk bila-bila saja boleh dihantar. Kalau dah di-download dan dihantar, pihak PPS akan buat orang kata akan memproseslah setiap semua permohonan. Okey. So sekarang ni bila dah hantar dah hari tu? Belum lagi, sedang Okey. dalam proses melengkapkan lagi. Okey, boleh. Cuma adakah tarikh yang tertentu Okey. untuk deadline bagi permohonan tersebut? Okey, sebenarnya kita akan buka permohonan tu kita buka sepanjang tahun, tetapi untuk intake ni intake yang terdekat insya-Allah kita akan tawarkan dalam bulan ataupun akhir bulan Februari nanti, bulan 3 nanti. Jadi sempat lagi hantar. Okey. Itu saja. Thank you. Okey, terima kasih Okey, terima kasih Zarul. Ya, sama-sama. Boleh hantar, dan kalau ada yang berminat lagi boleh hantar lagi. So kelas preview untuk kursus-kursus lain, minggu hadapan kita ada kursus research methodology dan sebagainya. Jadi ikut orang kata setiap minggu pun boleh untuk mengetahui secara ringkas apa expectation kepada program ni. Dan satu lagi saya nak jelaskan di sini untuk penilaian kepada kursus ini, kita lebih kepada penilaian secara berterusan, dan penilaian akhir tu kita kebanyakannya kita tidak assessment tersebut tidak menggunakan kaedah seperti biasa macam exam based. Mungkin ada beberapa sahaja subjek, tapi kebanyakannya kita akan menggunakan kaedah presentation dan juga report. Sebab ni kita design untuk adult yang bekerja, dan yang baru je bergraduat pun kita menggunakan kaedah ini. Sebab bila kita membuat program Master Innovation and Design ni, memang kita kena pasti antara orang kata dalam aspek innovation and design ni memang dia lebih kepada practical dan juga lebih kepada action learning. Dia bukan exam based. Jadi exam tu kita akan terapkan dalam seminar, assignment dan sebagainya. Itu penerangan daripada saya lah. Okey, mungkin ada soalan lagi. Terima kasih Zarul tadi. Okey, okey, Dr. Hana. Okey, mungkin saya nak terangkan sedikit untuk projek ataupun projek tersebut. Selain daripada kita mengetahui minggu ini berkenaan dengan kursus innovation study ni, dari aspek keseluruhan kalau kita tengok untuk program Master of Innovation and Design ni, mungkin saya boleh terangkan sedikit berkenaan dengan struktur program dan area of specialization. Area of specialization. Okey, so kisahkan ni. So kepada yang tak boleh daftar ni, kita sebenarnya bersiaran juga di YouTube channel. Okey. Nanti kalau boleh buat rujukan, nanti boleh rujuklah nanti. Sebab sekarang di live, jadi boleh tengok. Selepas live pun boleh tengok, dan tengah live pun boleh tengok juga. Okey. Sekejap. Okey, serba sedikit berkenaan dengan struktur program dan area of specialization. So kalau kita tengok ni, untuk kursus asas kita adalah kita akan
mengambil kursus Innovation Study, Global Design, Business Design and Project, Research Methodology dan juga Leadership, termasuk Project 1 and Project 2. That's mean Project 1 is a proposal and Project 2 is a prototype ataupun design kepada innovation kita. Okey. Dan sekiranya para pelajar berminat untuk meneruskan dalam bidang digital design ni, kita akan mempelajari beberapa kursus lain yang kita terapkan, iaitu software requirement analysis, industrial design dan juga sustainable design seminar. Sebab yang ni kita kena belajar semualah. Maksudnya untuk kita kata subjek kursus Master of Innovation and Design ni, kemahiran asas dalam digital design, industrial design dan sustainable design ni kita akan terapkan dalam semester kedua. Itu semester kedua. Dan untuk semester ketiga barulah kita menggalakkan para pelajar kita untuk mengikuti kursus berkaitan dalam bidang yang diambil. Contohnya kalau projek dia melibatkan digital design, mungkin para pelajar akan mengambil kursus innovation digital media design, animation dan juga game architecture. Dan sekiranya para pelajar dalam industrial design, product design dan juga decision analysis dan sebagainya. Dan kalau untuk sustainable design, ada beberapa subjek lagi yang boleh dipilih oleh para pelajar. So saya ada soalan sedikit untuk Zarul tadi. So boleh saya tahu tak dalam bidang apa yang mungkin pengkhususan projek tersebut? Saya telah memilih digital design. Good. Sebab kita akan tengok. Terima kasih digital design. So kita jadi boleh plan teruslah untuk track dia. Dan juga untuk makluman, sebenarnya bila dah mendaftar sebagai pelajar ni, kita akan assign kan, ataupun kita akan orang kata kena ada supervisor lah, supervisor untuk kita tengok progress para pelajar kita supaya mereka on track, walaupun dalam keadaan orang kata kursus secara kerja kursus, tetapi kita akan terapkan juga berkenaan dengan orang kata projek tersebut kita akan buat secara direct, maksudnya engagement terhadap student tu kita monitor daripada awal. Sebab kita tak nak orang kata track dia tu macam terganggu lah, sebab semester pertama, semester kedua dan ketiga. Jadi projek tu kena berjalan serentak dan sebagainya. Terima kasih Zarul. Mungkin ada soalan lagi Zarul? Adakah kita boleh tadi saya cakap saya memilih digital design. Jika saya confuse dengan pemilihan tadi. Boleh ke kalau saya nak pilih sustain design ke lain daripada tadi? Sebenarnya boleh sebenarnya. Sebab sebenarnya kita galakkan pelajar tu mengambil kursus dalam berkaitan, sebab kursus tu boleh membantu dalam projek tersebut. Sebab nature dia adalah berkaitan dengan projek. Sebab projek tu kalau kita tengok ada 10 credit hours. Jadi kebanyakan penilaian tu lebih kurang kita kata dalam 40 or 30% of the curriculum tu dia menjurus kepada projek tersebut. Jadi boleh mix and match. Sebabnya kita akan tengoklah penawaran tersebut. Sebabnya dia by coursework kan. Jadi kita akan tawarkan program tu sebab di akhir program kita akan tawarkan ataupun degree tersebut kita akan namakan sebagai Master of Innovation and Design. Cumanya dalam kursus transkrip je kita ada nyatakan kursus apa yang diambil oleh para pelajar. Terima kasih. Terima kasih Zarul. Kalau berminat boleh terus daftar. Terima kasih Zarul. Kita hanya dalam masa 1 jam. 1 jam ni mungkin ada soalan dan mungkin kalau ada yang nak masuk pun boleh daftar terus dan sebagainya. Dan yang mana tak sempat daftar ni boleh juga ikuti perbincangan kita di YouTube channel Dr. Nine TV. So
Okey, apa lagi ya? Ya. Okey, boleh. Nak tanya satu lagi soalan. Okey, boleh. Saya tak tahu kaitan yang mana. Saya pernah masuk pertandingan di UMK. Okey. 2019 tak silap. Okey. Research and Innovation. Okey. Dan telah mendapat tempat ketiga lah. Okey. Saya buat berkaitan dengan pendidikan lah. Okey. Adakah ianya termasuk dalam kategori mana tu? Okey, inovasi tersebut tu berkaitan dengan apa? Boleh saya tahu? Berkaitan dengan pendidikan. Bahan pendidikan. Okey, bahan pendidikan. Okey, boleh. Pendidikan tu berteraskan apa? Sains ke ataupun mungkin bersifat teknologi ataupun bersifat reka bentuk. Kalau bersifat ICT digital, kita boleh fokus kepada projek digital design. Kalau berkaitan dengan pembangunan produk fizikal, contohnya produk atau services, okey, industrial design, ataupun berkaitan sustainable design, berkaitan dengan environmental, architecture dan innovation terhadap proses. Okey. Okey, terima kasih. Faham dah. Okey. Okey, ada lagi soalan lain? Okey. Kita ada soalan juga ni dari YouTube. Okey, kalau untuk kebanyakan guru-guru lah yang berminat untuk menyertai kursus Master of Innovation and Design ni, mereka boleh menggunakan orang kata projek idea yang telah dilaksanakan sudah orang kata apa untuk projek mungkin kebanyakan inisiatif secara digital ni. Okey, kita menggunakan idea asas kepada projek yang telah dilaksanakan tersebut untuk kita orang kata kembangkan lagi sebagai satu projek. Okey. Itu pun orang kata apa sebagai asas lah, tetapi para pelajar perlu mengikuti kursus yang ditawarkan setiap semester ni lah. Okey. Mungkin ada soalan lagi? Okey, Dr. Hana ada soalan? Assalamualaikum Doktor. Okey, ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Saya Asniza, saya nak tanya. Okey. Untuk program master ni bila dia coursework dia. Okey. Lokasi untuk belajar tu dan masa kelas tu bila tu? Okey, kalau mengikut perancangan, ada lagi soalan? Okey. Tak ada, saja. Okey, terima kasih Asniza. So, kalau ikut perancangan kita memang conduct kelas kita di Bacok lah, di Bacok sebab fakulti kita adalah di Bacok lah. Okey, tetapi dengan memandangkan keadaan COVID-19 yang sekarang ni, mungkin kita akan orang kata apa? Kita akan cuba orang kata conduct dalam keadaan maya pun untuk projek ataupun semester pertama kita akan conduct secara maya lah sebab kita tak boleh bersemuka kan. Jadi kita akan guna approach yang pelbagai lah, sama ada kelas dan sebagainya, dan waktu kelasnya kita akan buat dalam sama ada weekend ataupun secara petang macam ni, ataupun selepas office hour lah. Sebab kita faham kalau kata untuk orang kata adult learner ni ataupun kita panggil pelajar yang berkerjaya ni, dia ada kerja ya. Okay. Dia mempunyai kerjaya, jadi kalau hari bekerja memang agak sukar lah untuk para pelajar ni terlibat dalam kelas dan sebagainya. Okey. Okey, ada lagi soalan? Mungkin kalau nak tanya lebih sedikit lah berkaitan dengan kelas innovation study ni pun boleh. Okey, sebenarnya kita memang merancang lah untuk kita terapkan orang kata
kemahiran inovasi ni dalam pelbagai bidang. That's why kita menawarkan program Master of Innovation and Design ni untuk orang kata kita tambah baik lah skill atau kemahiran yang telah dipelajari di peringkat sarjana muda, untuk kita orang kata meningkatkan daya kreativiti dan juga daya imaginasi termasuk inovasi dari kalangan para pelajar kita ataupun graduan kita. Okey, dan juga kadang-kadang bila graduan tu dah lama, dah bekerja dan sebagainya, mungkin mereka memerlukan sedikit ruang lah. So kita akan buat ruang tu untuk mereka supaya mereka dapat meneruskan pengajian dalam di peringkat Master Innovation and Design ni. Okey. Okey, mungkin untuk kursus innovation study ni juga mungkin ada pertanyaan untuk kursus ni, sebab saya rasa dah jelas lah setiap topik yang kita ataupun jika pelajar mendaftar akan mempelajari topik-topik berikut lah tadi yang telah saya bentangkan tadi sebagai perkongsian pada petang ni. Dan mungkin boleh orang kata apa, mendapat sedikit pencerahan supaya dapat mengetahui lah apa expectation dan juga perkara yang perlu difahami agar jelas dan boleh membuat keputusan lah untuk meneruskan pengajian ke peringkat Master dan of Innovation Design ni. Okay. So Dr. Hana mungkin ada nak tambah sedikit untuk kelas kita pada minggu ini sebelum kita akhiri slot kita pada minggu ini. Dan jangan lupa mungkin boleh disertai lagi untuk minggu hadapan untuk kursus research methodology, okay, bersama Profesor Insinyur Teknologis Dr. Ahmad Rasdan. Okay, minggu hadapan. Minggu hadapan. So kita membawa seorang pakar dari lecture dalam ergonomics dan industrial design for safety. So mungkin dapat pencerahan sedikit lah berkaitan dengan research methodology ni. Okay, supaya kita dapat sedikit pencerahan berkenaan dengan kursus yang bakal kita tawarkan menerusi program Master of Innovation and Design ni. Okay. Kita harap para pelajar dapat sedikit pencerahan dan juga mungkin boleh sebarkan juga program ni untuk mungkin rakan-rakan yang berminat untuk menyertai program Master of Innovation and Design ni. So kalau tak ada soalan mungkin kita boleh berakhir di sini saja dulu untuk sesi kelas preview kita pada minggu ini. Okay, dan nantikan kelas preview pada minggu hadapan bersama pensyarah dan juga seorang profesor dari Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan, okey, berkenaan research methodology, dan untuk kita sama-sama mendapat pencerahan. Dan sekiranya ada soalan lagi pada minggu hadapan, okey, so boleh menghubungi ataupun boleh bertanyakan soalan tersebut, okey, kepada pensyarah terbabit. Dan saya rasa akhir kata untuk ini, selamat maju jaya dalam kerjaya, dan kita akan berjumpa lagi insya-Allah dalam slot-slot dan siri-siri yang akan datang. Okay, so wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan selamat maju jaya. Assalamualaikum. Terima kasih, Prof. Okay, terima kasih. Waalaikumsalam. Okay, waalaikumsalam. Okay, terima kasih.
Okay, Assalamualaikum. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.